Okey. Bila soalan ni dia cakap, berdasarkan jadual itu, bina satu jadual bagi nilai log 10Y. Okey, kita bina je satu lagi jadual bawah dia lah. Okey, kita bina bawah dia ataupun bina yang baru untuk log 10Y. So, kita tulislah log 10Y. Sekejap dia masuk So, dalam tajuk ni, kita bina jadual log 10Y, senang sahaja. Sediakan kolom sama banyak seperti dalam soalan. Kalau kita ada dalam berapa kolom kat sini? Kita ada 1, kita ada 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 kolom. So, sediakan 6 kolom kosong. Okey, sediakan 6 kolom kosong. Macam ni. Okey, ni contoh sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sediakan 6 kolom kosong. Dan apabila dia cakap log 10Y, maksudnya awak kena tekan log, kemudian pilih nilai Y yang ada dalam rujukan. Okey, ini adalah rujukan. Ini adalah rujukan. So, awak tekan log sahaja. Ambil kalkulator. Dan awak akan tekan log. Okey, tekan log sahaja. 10 tu tak payah tekan sebab sebenarnya log ni dah mewakili log 10 dah. Cuma nombor 10 tu dia menyorok. Okey. Jadi awak tak perlu nak gelabah sangat dengan nombor 10 tu. So, biar sahaja. Sekarang, untuk kolom pertama, nilai Y dia adalah 2.73. Jadi, awak just tekan log 2.73. Okey, maksudnya dekat sini awak pilih log Y lah. Log 2.73, tekan sama dengan untuk keluarkan jawapan dia. Dan jawapan dia mesti dalam perpuluhan. Untuk menyelamatkan pelajar, saya sarankan untuk ambil 2 tempat perpuluhan sahaja. Kita akan ambil 2 tempat perpuluhan. So, dia akan jadi 0.44. Sebab kita akan bundarkan nombor ikut nombor sebelah. Kalau nombor sebelah dia lebih daripada 4, kita akan tambah 1. Kita akan tambah 1 pada nombor 3 ni. So, dia akan jadi 0.44. Jadi, kita tulis sini 0.44. Seterusnya, kalau kita tengok pula pada kolom yang seterusnya, dia adalah 1.62. Jadi, kita tulis sahaja dekat kalkulator ni, tekan sahaja log 1.62. Dia sangat senang. 1.62. Macam tu. So, dia akan jadi 0.21. Okey. So, benda ni adalah simple untuk pelajar mencipta jadual berdasarkan soalan yang minta lah. Okey, soalan minta macam ni. So, awak just follow sahaja. Rujukan tu memang dia bagilah. Okay, awak boleh selesaikan jadual ni satu persatu. Okey, tekan log 0.96. Berapa jawapan dia? Okey, kalau dia ada negatif, ambil juga negatif tu. Awak akan tulis negatif 0.02. Okey, negatif 0.02. So, seterusnya sama jugalah. Kalau ada negatif, ambil je negatif tu. Tapi dengan syarat ambil 2 tempat perpuluhan supaya kamu tak pening kepala lah nak lakar graf nanti. Okey. So, jawapan akhir dia akan dapat negatif 0.70. Kenapa negatif 0.70 yang terakhir jawapan dia? Sebab kita ambil 2 tempat perpuluhan, dia akan tambah 1. So, dia akan automatik jadi 70 kat sini. Okay? So, ambil je negatif 0.70 ataupun awak just tulis sahaja negatif 0.7. So, apabila awak dah selesaikan satu line penuh untuk jadual ni, awak akan dapat 1 markah. Okay? Sebab dia sangat simple. So, follow lah. Ada juga jadual yang dia cakap cari bina satu jadual untuk XY.
Jadi awak kena darabkan lah X dengan Y tu. Adalah minta macam tu. Ada juga jadual yang minta X kuasa 2. So awak just kuasa 2 sahaja untuk X. So ambil daripada rujukan dan follow sahaja apa kehendak soalan minta. Cuma biasanya soalan yang paling famous dalam hukum linear ni adalah soalan yang berkaitan dengan log. Jadi kalau log ni awak just tekan log sahaja, tak perlu pening-pening. Okey, tekan log dan ambil nilai dia. Kalau log X, ambil nilai X. Kalau log Y, ambil nilai Y. Cuma wajib tekan log lah kat situ. Okey. So, ini adalah membina jadual berdasarkan rujukan yang diberi. Saya harap semua faham lah. Kalau faham, tulis faham dekat ruangan komen. Okey. So, untuk tu, saya nak awak buat siap-siap tau. Soalan 2 dengan soalan 3. Cek saya salin soalan dia. Saya screenshot saja. Ni kamu selang lah. Selang satu muka surat je. Sebab nanti kita akan sambung yang C tu pada minggu hadapan kan. So, selang satu muka surat sahaja. So, ni awak buat soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Sekejap Okey. So, awak tengok kat sini. Alamak, dia kecil sikit. Okey. So, awak tengok kat sini. Dia ada bagi kat sini untuk soalan 2A. Dia cakap bina jadual untuk log 10X dan log 10Y. Jadi ada 2 jadual baharu yang awak kena cipta. Sebab tu kat sini soalan dia ada 2 markah. Tadi ada 1, sekarang ada 2 jadual baharu. Dan awak kena rujuk kepada rujukan. Okay, ni adalah rujukan. Awak cuba buat dulu. Sama juga dengan soalan 3A. 3A ni dia cakap 1 per X, 1 per Y. Jadi awak just letak 1 per kemudian nilai X yang ada. So, 1 per 1.5. Yang ini awak tak perlu tekan log. Yang ini lagi senang sebab ni adalah direct question. So, sama je. Apa konsep pun ataupun apa-apa jenis soalan pun, cara dia sama sahaja. Just follow sahaja apa kehendak soalan tu nak. Okay. So, saya bagi awak masa sampai 8.50 macam tu lah untuk awak isikan jadual ni.
sambung. Bagi pelajar yang baru masuk tadi tu, saya nak tunjuk balik semula macam mana saya terangkan tadi. So yang ini, sekejap saya asingkan dulu ke page yang seterusnya. Okey, saya tunjuk soalan 2 dulu. So soalan 1 dah settle. Soalan 2 ni dia cakap bina jadual untuk log 10x dan log 10y. So kita semak jawapan sama-sama. Okey, kita ada dua kolom kat sini, dua table. Entah saya nak sebut. Okey, lepas tu kita nak tekan log. Okey, sebab dia mewakili log 10. So kita tekan log saja. Nilai x ni kita just pilih saja nombor yang ada pada x ni. Okey, kita pilih satu-satu. So kalau saya nak cepat, saya akan terus tekan alpha x lah, senang. So saya tekan alpha x and tekan CLC pun boleh, tak ada masalah. Sama je, cara saya cuma lain sikit lah. So nanti awak akan dapat 0.7 okey, 1 lepas tu 15 berapa 1.18 1.3. Saya nak cek dulu jawapan betul ke tak ni. Macam lain je. Sekejap. Betul. Okey. Saya cuma tak yakin je. So, kita cek lagi. Calculate 30. Kita dapat 1.48. Calculate 35. Kita dapat 1.54. So sebenarnya awak just tekan log, lepas tu tekan 5, log 10, log 15, log 20, log 30, log 35. Nanti dia akan keluarkan hasil jawapan setiap satu tu. Okey, maksudnya sama je kalau awak guna kaedah biasa. Ni saya guna kaedah biasa pula. So tekan log untuk y so kita ambil y. Y ni kita tekan sahaja 3.78. So tekan sama dengan, dia akan keluar jawapan sama je macam tadi, 0.58 atau apa, 1.38. Dia leceh sebab dia banyak nombor perpuluhan. Tapi saya sarankan untuk ambil dua tempat perpuluhan sahaja. So ni adalah 0.14. Kalau ambil 3 tempat perpuluhan, nanti petak kepala nak fikir, nak kira kotak tu kan, dalam graf tu kecil je grafnya. So jangan menyusahkan diri sendiri lah, ambil 2 tempat perpuluhan je. Kalau ada negatif, tulis negatif 0.11. Negatif 0.29. Lepas tu 28. Negatif 0.55. Dan last sekali adalah negatif 0.66. Okey, so ini adalah hasil jawapan awak. Sepatutnya awak dapat macam ni, serupa sepatutnya serupa, sama macam ni. Bila awak dah lakar jadual macam ni, kira awak betul lah dapat 2 markah. So sebenarnya benda ni adalah copy paste daripada rujukan. Cuma cara nak tekan calculator tu, awak rujuk balik apa yang soalan tu minta. Kalau dia nak dalam log, awak tulis dalam log lah. So kalau dia cakap dalam bahagi macam tadi, soalan 3 dia ada bahagi tau. So tengok soalan 3 ni dia ada 1 per x, 1 per y. So awak just buat macam biasa je, 1 bahagi dengan apa, kemudian 1 bahagi dengan apa. Okay, buat benda yang sama. Kalau saya nak cepat, saya just guna alpha x je, 1 per dengan alpha x. So nanti saya calculate terus 1.5 berapa. So dapat 0.67. So ini macam tu lah, senang. Calculate 2, dapat 1/2.
Kalau dalam 1/2 ni, seeloknya awak tukar dalam bentuk perpuluhan. Sebab kita tak tahu berapa point dia. So, kita tukar dalam perpuluhan. Tekan ABC ni, dia akan dapat 0.5. Okey, kemudian cari lagi. Okey, dapat 0.33. Lepas tu apa? 4. Dapat 0.25. Okey, 0.25. Lepas tu dapat 0.2. Lepas tu dapat 0.15. Ni tak silap saya congak je sebab dia pecahan biasa. Okey, calculate 5. Okey, 0.2. So calculate 6. 0.167. Ni silap pula. Alright. So ni adalah 0.167. 17 lah, 0.17. Okey. So ambil dua tempat perpuluhan. So awak punya jawapan sepatutnya jadi macam ni lah, sebiji. Okey. So bawah ni pun benda yang sama lah. Bawah ni lagi sakit nak tekan kalkulator kan. Ada banyak sangat nombor perpuluhan tu. So tekan 2.625. So dapat 0.38. Sebenarnya saya tak tukar alpha S ni, saya tak guna alpha Y, sama je sebenarnya konsep dia. So saya biarkan je 1.020 dapat 0.98. Ni saya malah nak tekan lah. Saya tengok jawapan terus, boleh? So kita tengok jawapan terus. Ok, 0.98. Lepas tu 1.62, 1.93. Ok, 1.62, 1.93, 2.11, 2.24. So ini adalah hasil jawapan yang saya suruh awak buat tadi. Okay, so awak kena tengok lah macam mana awak nak tekan calculator tu, ada skill ke tak dia. Tu beza dia. So yang ni pun sama. Kalau dia ada dua line, dua table macam ni atau dua kolom, so kalau dua betul, dua markah. Kalau satu salah, satu je salah, habis dia potong markah. Okay, dia potong markah. Tu yang bahaya tu. Okay, so ini adalah berkenaan dengan soalan plot plot jadual lah. Kita panggil plot jadual. So far ini paling easy. Dan biasanya soalan plot dan melakar graf sahaja akan mendapat total 4 atau 5 markah, separuh daripada soalan ni. Dia punya besar dia tu tak boleh buat bincang. Okay, so kita fahamkan dia punya konsep dulu. Konsep soalan A ni, kalau semua dah faham, kita akan go through kepada konsep kepada lakar graf. Nak lakar graf ni dia kena ada skill sikit. Dia kena ada cara kita menggunakan kalkulator. Kita ada dua kalkulator tau. Kita belajar kalkulator biasa, kita belajar kalkulator kelas Swiss. Ada dua pelajar yang gunakan dua kalkulator. Bagus. Tapi saya ajar dua-dua cara lah. Okay, sebab ada certain yang guna kelas Swiss, ada certain yang guna biasa. So untuk tu, masa awak nak lakar graf, nama pun hukum linear kan. Okay, kalau kita cerita pasal linear, graf dia mesti dalam satu line. Okay, graf dia dalam satu line. Dia tak ada pun graf yang macam sebelum ni kita belajar ada ni, tak ada. Tak ada banyak-banyak. Dia ada satu je garis. Dia ada hanya satu je. Okay, satu sahaja garis. Dan dalam satu garis ni, dia tak boleh langsung bengkok. Okay, jangan ada bengkok langsung. Mesti straight line. Okay, garisan tu straight line. Tapi masalah sekarang ni, plot ni bukannya plot sebenar. Okay, plot ni bukan plot sebenar. Jadi masa awak plot tu, bila awak nak garis, plot dia mesti ada yang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, berterabur. Dia berterabur. Dia tak jadi satu garis lurus. Jadi kalau awak lakar, awak jangan lakar macam ni. Salah salah. Awak kena lakar straight line sampai betul-betul dia jadi straight line. Okay, tak boleh bengkok. Ni contoh lah, ni contoh Okay, ni contoh. Straight line sahaja. 3 plot yang tak bersentuh tu biarkan, abaikan sahaja. Maksudnya, macam mana kita nak tentukan plot tu adalah plot palsu ataupun plot yang betul? Yang ini kita akan gunakan kalkulator untuk apa? Kita check manakah plot yang betul, manakah plot yang munafik tu. So kita check. Guna kaedah kalkulator biasa. Kita tekan mod 2 kali. Tekan mod sampai 2 kali. Okay, 2 kali.
So kita tekan mod 2 kali. Kita tunjuk okey, mod. Lepas tu ada 2 kan, ada rect ni. So pilih rect. Rect ni kata dasar dia adalah regression. Okey, regression. So pilih 2. Dan kita akan pilih lean. Lean ni bukan nama orang. Lean ni adalah linear. Sebab kita ada belajar tajuk linear. Sebab tu kita pilih 1. So kita tulis kat sini mod 2 kali rect lean. Okey. Next. Okey. Sekarang ni awak ada rujukan dan graf. Okey, kita baca balik soalan. Mana soalan tadi? Okey. Ni adalah soalan dia. Ini adalah calculator dia. Kita pergi mod 2 kali. Lepas tu rect. Lepas tu lean. Okey. Soalan B. Plot graph. Dia suruh plot Plot graph log 10 Y melawan X. Sekarang ni paksi Y melawan X. Paksi Y melawan X. Paksi Y akan gunakan log 10 Y punya table. Bukan lagi Y punya yang asal. Bukan Dia akan gunakan log 10 Y punya table. Dan paksi X akan gunakan table X yang asal. Sebab dia sebut X sahaja. So kita akan ambil yang ini. Jadi kita akan ambil yang X 3, 5, 7, 9, 11, 13 tu. Okey. So benda ni kita tak akan guna. Kita tak akan guna. So saya padam yang ni. Saya padam. Saya dah padam. So kita akan gunakan ni sebagai paksi X. Dan yang ini sebagai paksi Y. Itu maksud dia Y dia dah tak comel dah. Y dia akan guna Y yang baharu. So sekarang ni apabila awak dah masuk kepada mod ni, awak dah masuk kepada mod rect lean ni, kita nak tekan calculator ni. Kita tekan paksi X dulu. Kita tekan 3. Kemudian kita tekan koma. Koma ni ada dekat atas calculator ni. Okey, tekan koma and then awak pilih paksi Y punya kolom, iaitu 0.44. Okey. So saya tulis kat sini 3, 0.44. Lepas tu tekan M+. Dia macam cara buat sukatan serakan je. Lepas tu tekan M+. Okey, awak akan dapat N sama dengan 1. Maksudnya awak dah save kan kolom pertama ni. Awak dah ambil dia, dah simpan dalam calculator. So yang lain ni awak kena isi jugalah. Tapi saya sarankan awak tak payah isi. Jangan isi. Sebab ada plot palsu. Ada yang musuh dalam selimut. Sebab tu saya cakap jangan isi semua. Isi paling depan dan isi paling belakang. Okey. So saya buat catatan kat sini. Isi paling depan dan paling belakang sahaja. Tu maksud dia. So kita akan ambil 3 dengan 0.44. Dan akhir sekali kita akan ambil 13 dengan negatif 0.7. Okey, so kita akan pilih 13 dengan koma. Okey, 13 koma negatif 0.7. Kemudian tekan M+. So kita ambil 2 sahaja. Cukup depan dan belakang. Okey, cukup ambil depan dan belakang sahaja. Itu cara calculator biasa. Okay, so nanti paparan dia akan dapat N sama dengan 2. Dan kita akan kira. Tekan shift. Ni macam saya ajar sebelum ni lah. Shift 2. Okay, tekan shift. Tekan 2. Okay, shift 2. Shift 2. So macam biasa 1, 2, 3 ni kan untuk statistik. Saya tak ajar pun awak untuk tajuk hukum linear ni. Untuk hukum linear awak tekan kanan 2 kali. Okay, kanan. Maksudnya macam tu. Tekan kanan 2 kali. So tekan kanan. Dia ada pilihan A, B dengan R. A sama dengan pintasan Y. Okay, A sama dengan pintasan Y ataupun C. B sama dengan kecerunan ataupun M. Kita belajar kan dalam form 3. Kecerunan ataupun M.
Okay, A untuk pitasan, B untuk kecerunan. So 1 untuk pitasan. So kita tekan sama dengan, ya, kita dah dapat nilai 0.78. Ambil 2 tempat perpuluhan saja. So dia adalah 0.78. Kecerunan dia berapa? Kecerunan dia akan dapat, tekan balik sekali, tekan lagi sekali, shift 2 kanan-kanan, shift 2 kanan-kanan untuk pilih B pula, kecerunan. So kita akan dapat negatif 0.11. Okey, apa nak buat semua benda ni dalam graf? Apa nak kita nak buat semua benda ni dalam graf? Senang je. Untuk soalan B, awak plot je dulu, jangan garis, plot dulu. Soalan B, okey, syarat dia awak plot dulu. Plot semua kolom, plot semua table plot semua jadual lah. Okey, plot semua data. Okey, plot semua data lagi sesuai. Plot semua data dulu, jangan garis. Okey, jangan garis, jangan gariskan dulu. So awak kena plot dululah nanti. Plot je apa yang kita dah cari tadi, X dengan log 10Y, kita plot dalam graf. Itu untuk kalkulator biasa. Nak tekan-tekan A sama dengan apa, B sama dengan apa. Untuk kelas Swiss, okey, untuk kelas Swiss saya ajar. Sekejap, saya buka. Okey, so kelas ni awak tekan menu. So kita pilih menu. Menu. Lepas tu kita pilih 6. Okey, menu 6, lepas tu 2. Menu 6 2. 2 untuk Y sama dengan, sepatutnya Y sama dengan MX tambah C, sebab kita belajar hukum linear kan. So dia akan ada dua table. So tak kisahlah kalau ada frekuensi ke tak ada ke, biar je. So memang ada 2 table macam ni. Kalau ada frekuensi tu biar saja, biar kosong. So X dengan Y ni, X nak isi apa? X ni isi balik jadual X untuk pasti X. Isi semua tau, tak boleh isi 1 atau 2, kena isi semua. Dan log Y ni adalah untuk Y sahaja. Okey, so kita isi untuk ni, awak tengok 3, 5, 7, 9, 11, 13. So ada 6 kolom kat situ. Okey, patah balik pergi kepada Y, isi pula nilai log Y tu. Okey, kita isi nilai log Y 0.44, 0.21, negatif 0.02, negatif 0.25, negatif 0.48 dan negatif 0.7. Isi dulu. Okey, isikan maklumat. Okey, isikan maklumat daripada jadual baharu. Okey, daripada jadual baharu. So apa yang awak buat jadual baru tu, awak kena isikan lah, termasuk dengan X yang lama tu, sebab ni adalah untuk pasti X. Bagi saya kelas ini lagi cepat lah nak tekan. And then awak just tekan OPTN. Dah siap tu, awak tekan OPTN. Dia ada dekat belah kiri. Okay, OPTN. So pilih reg. Okay, regression kan, kita dah sebut reg kan. OPTN 4. Okay, OPTN, pilih nombor 4 untuk regression. So nanti dia akan paparkan jawapan. Jawapan dia sama macam tadi. A untuk pitasan Y. So benda ni sama je lah. B untuk kecerunan. So copy paste saja, jawapan dia sama. Alright. So itu perbezaan cara menggunakan kalkulator biasa dan kalkulator kelas Swiss. Okay, paparan dia sama macam tadi, 0.78 dan negatif dia kecil tau. Negatif ni hati-hati sikit. Negatif dia kecil sangat. Kadang-kadang saya pun tak nampak. So negatif 0.11. Alright, so itu adalah
apa cara penggunaan kalkulator. Yang ini awak kena ingat lah sebab tak ada dalam exam. Mungkin dalam kelas ada yang dah belajar cara guna kalkulator, ada yang tak belajar cara kalkulator. Tapi kalau rasa dah belajar guna kalkulator ni, dia memudahkan awak. Bagi saya dia memudahkan tau. Sebab saya pun baru faham minggu lepas. Minggu lepas tau baru faham. Dan benda ni memudahkan saya buat hukum ni lagi cepat daripada sebelum ni. Sebelum ni tajuk ni saya siapkan dalam 20 minit. Dan apabila dah tahu cara gunakan kalkulator, 10 minit boleh siap. Alright. So yang ini apabila awak dah settle, kita nak tengok plot semua data dalam graf. So apa soalan dia cakap? Dia ada skala tau. Awak kena ikut skala dia. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada sifir 2. Ni hati-hati. 2 unit ni maksudnya sifir 2. Kita dah belajar sifir macam mana. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada sifir 2 pada paksi X. Dan 2 cm kepada sifir 0.2 pada paksi log 10Y. Alah, ni paksi Y je sebenarnya. Okay. Cuma dia gunakan table log 10Y. Alright. So, untuk tu, dalam graf. Okay. Mana jawapan saya? Oh, ni. Soalan nombor 1, soalan nombor 1, soalan nombor 1. Kejap Okey, yang ini saya dah siap plot dah. Cumanya awak plot saya dah siap garis, tapi awak jangan garis dulu. Awak plot je dulu. Okey, awak tengok kat sini. Graf dia bukan bentuk L shape. Graf dia berbentuk T shape. T shape. Macam tu. Sebab dia ada negatif. So hati-hatilah. Memang graf dia kena anjak ke tengah sikit. So awak janganlah anggap graf ni graf L macam dulu-dulu. Tak dia adalah T shape. So graf ni apabila awak lakar, dia kata 2 cm kan. 2 cm kepada sifir 2, tak salah saya tadi. Ni 2 cm kepada sifir 2 pada paksi X. So ini adalah paksi X. Okay, ini adalah paksi X dan guna sifir 2. Start dengan kosong. So kosong, kotak ni sama dengan 1 cm. Kotak ni sama dengan 1 cm. Ni sama dengan 1 cm. Ni saya dah ajar minggu lepas. So 2 cm adalah 2 kotak ataupun 10 kotak kecil. Macam tu. 10 kotak kecil lah 2 cm. So 2 cm tu gunakan sifir 2. So start dengan 2. Kemudian 4, 6, 8, 10, 12. Alright. Untuk apa orang kata? Paksi Y, dia kata gunakan sifir 0.2. So 0.2, awak guna start dekat kosong, naik atas 2 cm. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Sometimes pelajar tak tahu kita nak berhenti sampai mana ni. Kita tak tahu nak berhenti sampai mana. So awak rujuk balik pintasan Y. Pintasan Y awak ini adalah rujukan ya. Dia sampai 0.78 je. Pintasan Y ni apa maksud dia? Kalau kita ada graf, pintasan Y itu maksudnya dia langgar, dia accident ni. Accident pada Y. Accident pada 0.78. Bukan 0.8 tapi accident betul-betul pada 0.78. Sebab tu pentingnya cara penggunaan kalkulator ni untuk kita sukat kat mana dia accident. Dekat paksi Y belah mana accident tu. Yang inilah kita kena tahu. 0.78 ni lah tempat dia accident. So hati-hatilah. Dan awak kena gunakan apa ni kaedah kalkulator untuk cari tempat pintasan Y. So sini plot dia. Plot tambahan. Alright. Sifir 0.2. Macam mana awak nak cari satu kotak kecil tu berapa nilai dia? So kita tengok. Okay. Alright. Kita ada sini kosong, 0.2, 0.4, 0.6 dan 0.8. Okay, 0.8. So basically sekejap susah betul. Alright. So tengok dia adalah ukuran dia seperti ni. Dia ada
1 kotak kecil, 2 kotak kecil, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 cm tu, okey, 2 cm tu sama dengan 10 kotak. 10 kotak kecil. So, kena ingat tu. Ingat. Jadi, berapakah satu kotak kecil tu? Berapakah nilai satu kotak kecil tu? So, tengok cara nak buat ungkapan dia senang je. So, ni kita conteng dekat tepi ni. 10 kotak sama dengan 0.2. Sebab gandaan 0.2 kan? So, 10 kotak bersamaan dengan 0.2. So, satu kotak bersamaan dengan 0.2 tu kekalkan. 10 ni pindah jadi bawah, jadi bahagi. So, dia akan jadi per 10. So, sebenarnya satu kotak bersamaan dengan kiralah sendiri 0.2 bahagi 10 dapat 0.02. Okey, so nilai untuk satu kotak kecil bersamaan dengan 0.02. Itu cara pengiraan dia. Saya dah ajar masa kelas matematik hari tu. Alright, so awak lakar dulu, plot dulu. Okey, plot semua ni ikut apa jadual yang awak ada, awak dah salin ni daripada rujukan ni. Lepas tu masa nak garis tu, nak gariskan plot dengan plot tu kan, pastikan garisan terakhir tu melanggar pada dekat sini 0.78. Ni wajib. Plot wajib Kita panggil dia plot wajib 0.78. Plot wajib. So nanti awak kena sesuaikan plot wajib ni dengan plot-plot yang lain. Sebab ada certain plot yang betul-betul tak kena. Contoh macam apa yang awak tengok kat gambar ni kan. Ni tak kena ni. Ni tak kena. Dia kena sikit Yang ni kena sikit. Yang ni kena sikit. Yang ni kena. Dia macam tak semualah. Yang ni kena, ni kena. Ada 3 plot yang macam tersasar sikit. So, hati-hatilah masa nak lakar plot tu. Tapi ada soalan ni bagi saya senang lah. Ada plot yang jenis yang betul-betul jauh. Macam ni, macam ni, macam ni. So, macam mana nak sesuaikan? Pastikan plot tu dekat sini. Dan cuba awak cari mana plot-plot garisan yang menghasilkan plot yang banyak. Macam tu. Contoh di sini, katakan awak ada saya nak bagi contoh lain. Okey, contoh kat sini kan awak ada 2 plot yang tak kena. Contoh. Tapi masa awak nak sesuaikan tu ada 4 plot yang kena. So 4 plot yang kena ni lebih banyak daripada 2 plot yang tak kena tu. So awak ambil plot yang paling terbanyak kena. Maksudnya macam tu. Dia punya hukum linear ni awak kena testing. Awak gerak-gerakkan pembaris tu, kena tak, kena tak. Kalau kena, paling banyak plot, di situlah dia punya penyampaian terbaik. Dia boleh macam tu. Saya tak tahu pun. Memang macam tu pun cara dia jawab ADMAT. Okay, so kena buat latihan lah. So buat plot dulu. Tugas hari ni adalah plot graf sahaja. So saya bagi masa sekarang ni sampai pukul 9.25 untuk awak upload soalan nombor pertama. Okey. Kalau dah siap plot, macam biasa, postkan ke dalam grup. Okey, post kat dalam grup WhatsApp.
Dah siap plot, siap garis tau. Okey. Gariskan ikut penyuaian yang terbaik. Kalau banyak kena, alhamdulillah. Kalau tak kena, biarkan je lah, abaikan. Biasanya kalau dalam kelas face to face, saya akan bagi pembaris panjang kepada pelajar. Sebab tajuk hukum linear ke, tajuk pengatur cara linear ke, kita dah tak gunakan pembaris 15 cm. Kita gunakan pembaris 20 cm ataupun 30 cm. Biasanya memang kena pembaris panjang lah.
So maksudnya okay, mostly semua boleh plot lah. Okay, so kalau macam tu kalau saya sebagai penanda, saya akan bagi betul lah untuk soalan A, betul lah untuk soalan B. Jadi hanya belajar plot dulu untuk minggu ni. Saya nak awak siapkan 2 dan 3. Okay, macam biasa postkan dalam grup. Okay, siapkan 2 dan 3. Dan macam biasa post dalam grup untuk saya semak. Sebab nanti minggu depan kita akan sambung untuk selesaikan soalan C. Soalan C lagi pening kepala. Okey, jap. Lupa nak bagi dia punya soalan. Sekejap Nanti orang confuse. Sekejap saya copy paste jap. Okay, ni soalan 2B. Soalan 2B. Awak boleh rujuk balik jadual A awak tu. Kemudian sekejap alright. So hati-hatilah dengan sifir dia. Macam yang ni dia guna sifir 0.2, yang ni guna sifir 0.1. So hati-hati. Yang ni ada sifir 0.5. Untuk soalan nombor 2 ni, hati-hati ya. Dia kata dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.2 unit pada pasti log X, log 10X dan log 10Y. Maksudnya kedua-dua paksi menggunakan sifir 0.2. Itu maksud dia. Masing-masing paksi X dengan paksi Y tu gunakan sifir 0.2. So rujuk balik jadual A awak tu. Tapi sebelum tu awak kena tekan calculator lah, mod apa kan. Sekejap, ni saya ambil balik. Sekejap
Santai-santai ya, jangan terburu-buru, masa banyak lagi.
Okey, saya nak ambil kehadiran. Jadi saya nak sharekan link ni dekat dalam Google Meet tu. Jadi semua ambil kehadirannya. Okay, isi dulu kehadiran. So saya boleh tamatkan kelas ni awal sebenarnya.